Fasal-fasal 1 dan 2. Yang Muhammad Tumpat. Datuk Pengerusi, pasal-fasal 1 hingga 2. Saya nak mulakan dengan mukaddimahnya, yang mana berbunyi bahawasanya tindakan telah diambil dan tindakan lanjut diancam oleh sekumpulan besar orang di dalam dan di luar Malaysia. Satu, untuk menyebabkan keganasan terancam terhadap orang atau harta, atau untuk menyebabkan sebilangan besar warga negara takut akan keganasan itu. 2, untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap Yang di-Pertuan Agong. 3, yang memudaratkan ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya, atau yang memudaratkan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagiannya. Atau 4, untuk mendapatkan perubahan selain dengan cara yang sah apa-apa jua yang ditetapkan melalui undang-undang. Datuk Pengerusi, semalam saya telah membangkitkan dan membandingkan ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam apabila membentangkan rang undang-undang ini dengan ucapan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dalam tahun 1960, yang mana Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri ketika itu ialah Tun Abdul Razak Husin. Dalam ucapan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak Husin dalam tahun 1960, beliau dengan khusus, dengan spesifik menyebut, Datuk Pengerusi, dalam bahasa Inggeris dan juga dalam ucapan yang sama diulangi dalam bahasa Malaysia atau bahasa Melayu mungkin ketika itu. Yang mana dalam bahasa Inggeris saya telah sebutkan semalam, dalam bahasa Melayu pula beliau telah menyebutkan dan memberikan perincian tentang jumlah orang-orang yang dianggap dengan menggunakan perkara 149 perlembagaan untuk membentangkan rang undang-undang lebih kurang 52 tahun yang lalu. Yang mana Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak menyebut dalam versi Melayu dalam ucapan beliau pula, sudah saya terangkan tadi, lebih kurang 580 orang lagi pengganas komunis di sempadan Tanah Melayu, dan barangkali 90 orang lagi ada dalam negeri Tanah Melayu. Jadi mustahaklah kita mengadakan satu undang-undang supaya dapat kerajaan meneruskan serangan terhadap pengganas-pengganas komunis ini supaya dapat dihapuskan dengan seberapa segera dan seterusnya. Datuk Pengerusi, saya dengar tadi Yang Berhormat Menteri menyebutkan tentang Al-Qaeda dan sebagainya, yang sepatutnya disebutkan dengan lebih terperinci oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan semalam. Oleh itu saya ingin menggunakan ayat-ayat dalam rang undang-undang ini bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, siapakah dan berapakah jumlah orang-orang yang dituduh telah mengambil tindakan dan akan mengambil tindakan, iaitu kumpulan pertama berapa orangkah dan apa namakah kumpulan ini yang menyebabkan keganasan terancam terhadap orang atau harta, atau untuk menyebabkan sebilangan besar warga negara takut akan keganasan itu. Apakah nama kumpulan itu dan berapakah orang itu? Kedua, apakah nama dan apakah kumpulan dan berapakah jumlah orang yang telah mengambil tindakan dan akan mengancam mengambil tindakan selanjutnya untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap Yang di-Pertuan Agong. 3, apakah nama kumpulan dan berapakah jumlah orang-orang yang telah mengambil tindakan dan mengancam akan terus mengambil tindakan yang memudaratkan ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya, atau yang memudaratkan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagiannya. Ya Umat. Soalan keempat, Dah dijawab Menteri tadi, Ya Umat. dia sebut Al-Qaeda begitu. Ini ada spesifik sebab mukadimah ini khusus berbanding dengan undang-undang tahun 60 tidak begitu khusus. Mukadimah hanya satu ayat merujuk pada 149.
Kumpulan keempat yang telah apakah nama kumpulan yang telah mengambil ketindakan dan mengancam untuk mengambil tindakan untuk mendapatkan perubahan selain dengan cara yang sah apa-apa jua yang ditetapkan melalui undang-undang. Terima kasih Datuk Mengerusi.